Malam ini tajuk kita adalah krisis perlembagaan. Oh, ini lain macam tajuk dia ni. Jarang-jarang Garasi membawa tajuk yang berat-berat macam ni. Baik, untuk bercakap mengenai topik yang kita sebut tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau perasan, dalam 2-3 hari ini kita ada naikkan satu poster. Kita menjemput, kita berjaya memujuk seorang wanita hebat yang rasanya ramai orang tahu, terutama mereka dalam bidang undang-undang. Siapa tak kenal dengan Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, iaitu penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Tuan-tuan dengar nama jawatan tu pun daripada kiri sampai kanan tu panjang tu. Inilah orang dia. Apa khabar, Prof? Syukur, Alhamdulillah. Sihat walafiat adanya, Syaril. Macam ni lah, siap orang tua. Orang tua ke? Alamak. Kita tengok. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih lanjut, baik saya kongsi sedikitlah biodata Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz ni. Anak jati Kelantan, Prof. Betul ke? Dari Kelantan. Oh, Kelantan. Kelar. Okey, Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu berkelulusan ijazah sarjana muda undang-undang, ijazah sarjana master undang-undang dan juga PhD dalam bidang undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau merupakan pensyarah UIA dalam Fakulti Undang-Undang dan kuliah undang-undang, Prof. UIA dia panggil kuliah. Betul. Dia panggil kuliah. Now dipinjamkan untuk dipilih sebagai penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. So, kalau tuan-tuan dah biasa melihat Prof dalam perbincangan ilmu sebelum ini, Prof ni dikenali sebagai walking dictionary dalam bidang perlembagaan. Perlembagaan. Boleh Prof cerita sikit tak apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Silakan, Prof. Okey, terima kasih Syari. Terima kasih Garasi TV. Garasi. Saya bertuah lah malam ni. Biasa saya tengok Haji dengan Syaril, Haji Zainal dengan Syaril online je. Macam orang kata macam bulan jatuh ke riba ni. Boy. Alright. Betul lah. Betul cakap macam nak cakap apa pun tak tahu ni. Ui, itu satu penghormatan bagi kami. Anyway, terima kasih Prof menerima undangan kami walaupun live streaming je ni. Live streaming pun lagi mudah sekarang, Syaril, saya rasa kan. Live streaming ni betul. Lagi seronok, lagi rasa selamat lah. Okey, kalau kita sebut banyak-banyak kali undang-undang ni, kalau Kelantan dia panggil ondel-ondel lah pula. Ondel-ondel lah. Ondel-ondel lah. Tapi perlembagaan ni sebenarnya macam saya sebut tadi lah. Kalau undang-undang perlembagaan ni kan, kalau pelajar ni, kalau ada yang pernah buat undang-undang ni pun, dia rasa macam bila masuk dalam kelas tu seronok belajar. Tapi bila nak exam dia paling payah. Sebab dia macam kosong tak tahu. Kita panggil dia satu undang-undang perlembagaan ni sebagai salah satu daripada undang-undang awam. Undang-undang awam ni maknanya undang yang terangkum semua. Macam saya sebut undang-undang jenayah ke, lepas tu yang kita nak sama-sama orang, undang-undang fitnah ke kan. Lepas tu undang-undang cyber ke, yang orang salah guna internet ke apa kan. Tapi semua tu di bawah tau. Macam kat bawah. Perlembagaan ni kat atas sekali. Jadi bila kita belajar undang-undang perlembagaan ni, maknanya dia kena faham semua benda lain juga. Sebab macam contohlah, kalau kita kata perlembagaan, dia dalam tu ada kebebasan asasi. Hak asasi. Hak asasi ni kita panggil, kalau hak asasi ni kalau orang langgar tu dia jadi jenayah. Kalau kebebasan bersuara kan, biasa dengar kan kebebasan Kalau orang tu silap cakap, dia fitnah orang, dia dah jadi undang-undang jenayah.
Lepas tu macam mana nak bawa orang tu ke mahkamah, dia panggil undang-undang prosedur jenayah. Dia macam banyak lah sebab perlembagaan ni adalah undang-undang yang paling tinggi dan semua undang-undang lain, undang-undang jenayah ke, undang-undang kontrak ke, semua hendaklah menepati apa yang ada dalam perlembagaan. Jadi perlembagaan itu adalah satulah, tapi saya syariah kat sini saya tak adalah nak mengajar undang-undang. Sebab mengajar undang-undang ada peguam. Kita kata kita sebagai warga negara lah. Saya panggil apa? Merakyatkan perlembagaan. Itu saya punya hashtag lah. Merakyatkan perlembagaan supaya kita sebagai warga negara kita faham apa itu perlembagaan. Dan so far so good lah saya rasa. Sejak dari tahun 2008 kita duk cerita apa itu perlembagaan, apa itu orang kata apa tu undang-undang tertinggi. Dia sebenarnya adalah undang-undang yang menunjukkan perlembagaan ni adalah satu dokumen menunjukkan negara kita ni negara yang merdeka. Negara yang boleh menentukan pentadbiran kita sendiri. Itulah. Itu penting. Perlembagaan tu bukan kata macam mana kita nak menguruskan negara kita. Itu lihat dalam perlembagaan. Lepas tu dia bukan nak kata undang-undang yang kena hukum ke apa ke, tak ada. Bila nak buat hukuman dia mesti ada undang-undang jenayah yang lain. Dalam perlembagaan dia tak ada hukuman. Dia tak ikut perlembagaan patut kalah dalam pilihan raya. Itu je. Okey. Nampak tuan-tuan? Dalam erti kata lain, perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Betul Prof? Betul, dan ia adalah lambang kemerdekaan negara. Okey Prof, kita terus ke satu, saya nak baca di sini apa yang berlaku di negara kita baru-baru ini, di mana izinkan saya Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa amat duka cita dengan pengumuman kerajaan berkenaan pembatalan semua ordinan darurat kerana ia belum diperkenankan oleh Baginda. Surat penzahiran ini mendapat perhatian yang cukup hebat, mendapat perdebatan yang cukup panas di Dewan Parlimen, kerana akhirnya ada yang berpendapat apa yang dizahirkan oleh tuanku merupakan satu perkara yang menyentuh mengenai yang sudah membuat satu jalan ke arah orang kata krisis perlembagaan. Okey, itu satu. Nombor dua Prof, ada juga pihak mengatakan come on, benda ni hanya teknikal saja. Tak ada apa pun. Okey, bukanlah satu benda yang perlu diperbesar-besarkan. Itu satu pihak. Ada satu pihak lagi, terutama di kalangan kita lihat ahli parlimen pembangkang, mengatakan bahawa ini bukan soal main-main. Ini bukan merupakan soal teknikal. Kedukacitaan tuanku itu adalah satu perkara yang besar, apatah lagi dalam isu ordinan darurat ini. So kita melihat pelbagai reaksi Prof. Ada satu pihak mengatakan just a technical issue, ada pihak mengatakan no, ini satu benda yang sangat penting, dan kita sebagai rakyat pun tertanya-tanya juga apa sebenarnya isu ni. Kata ordinan darurat, proklamasi darurat, kena saman dan sebagainya, tapi dah dibatal. Kami ni macam mana nak kena, dia implikasi tu nampaknya makin hari makin besar. Okey Prof, dalam bahasa mudah Prof, apa yang Prof faham untuk kongsi bersama kami, apa yang berlaku baru-baru ini yang kita boleh relate dengan keadaan itu Prof? Baiklah, mula-mula kita tengok darurat pada awal tahun lah. Sebenarnya dia bermula macam, boleh saya cerita kronologi lah sikit? Silakan. Kita pun memang memerhati apa yang berlaku dalam negara kan. Tapi yang cerita ni macam kronologi dia. Okey, bila kerajaan Perikatan Nasional ni ambil negara pada akhir 2020, akhir Februari 2020. Lepas tu dia angkat sumpah 10 hari bulan Mac. 18 hari bulan Mac, seminggu selepas tu terus umum lockdown kan. Lockdown.
katanya COVID. Saya ingat 17 hari bulan, 18 hari bulan Mac macam tu lah. Lepas tu continue ada masalah. Lepas tu dia on off sekejap kan. Lepas tu bulan 10 Jemaah Menteri pergilah nak pergi minta pada Yang di-Pertuan Agong untuk buat satu proklamasi darurat. Proklamasi darurat ni apa? Dia untuk membolehkan kerajaan membuat tindakan cepat. Tindakan tu macam kurang birokrasi lah patutnya, sebab darurat tu dia tak perlu tunggu-tunggu lagi undang-undang tu dibahas dan bincang dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan kerajaan isytiharkan darurat. Kat sini timbulnya, kat sini Syahrir, orang kata oh kerajaan ni bukannya nak cepatkan cara menangani COVID ni, tapi kerajaan ni macam nak halang daripada undi tak percaya. Itu timbulnya dia punya permainan politikus, atau saya guna kata pemain demokrasi ni. Sebab dia kata yang penentang ni cakap macam ni, kerajaan cakap macam ni. Tapi saya sebagai penganalisis undang-undang, saya akan tengok apakah yang dibuat itu selaras dengan perlembagaan ataupun tidak. Itu je saya. Jadi politik-politik tak pandai Syarif. Jadi macam bagus macam tu. Saya tak pandai politik tu. Kalau nak tanya saya, adakah dia selaras dengan perlembagaan ataupun tidak? Itu je yang saya boleh jawab. Tadi tuanku pada 25 Oktober tak bagi darurat, tak buat darurat. Bila baginda tak buat darurat tu, diamlah kerajaan. Sebenarnya kerajaan nak merajuk juga masa tu dengan tuanku. Tapi saya tahu macam adalah yang kod yang kita tahu macam frustration lah pihak kerajaan pun kenapa minta darurat, tuanku tak bagi. Tapi masa tu mereka juga teruskan, Jemaah Menteri meneruskan pentadbiran negara tu sampailah pada 11 Januari. 11 Januari tu saya ingat lagi, masa tu saya ke Ipoh, saya on the way ke Ipoh, Astra Wani call, dia kata Prof standby, saya nak call dalam pukul 9.30 ke pukul 10, 9.30 macam tu. Dia kata nak, sebab tuanku semalam dah perkenankan darurat, pukul 4.30 tuanku petang 11 hari bulan tu tuanku dah perkenankan darurat. Okeylah, saya saya standby. Lepas tu saya pun memang sangat terkejut sebab tuanku bulan 10 tak perkenan darurat, bulan 1 perkenan darurat. Maknanya lapse dalam 2 bulan selepas itu. Lepas tu pula cakap-cakap politik tu sangat banyak. Jadi saya meneliti dari segi undang-undang, kenapa tuanku perkenankan darurat pada awal Januari tu. Jadi saya dapati selepas tu membaca, bertanya kepada orang-orang politik dan sebagainya, dikatakan macam untuk menangani COVID. Lepas tu saya pun bacalah warta sebab dia proklamasi darurat. Proklamasi ni dalam bahasa mudah dipanggil pemasyhuran darurat. Pemasyhuran darurat tu saya baca dalam warta kerajaan sebab saya tak nak baca dekat berita-berita ni tau, sebab portal-portal mereka ada pandangan mereka. Jadi untuk kita secara objektif, pada saya lah, untuk objektif tu saya akan tengok apa dokumen kerajaan tu. Bukan dokumen kerajaan, maknanya the legal document lah. Dokumen yang sah dari segi undang-undang. Saya macam kalau kita baca dekat berita ke, dia macam ada orang menulis tu dia ada persepsi dia sendiri kan. Tapi bila saya tengok warta tu, tuanku kata kerana untuk menangani COVID. Jadi saya faham. Lepas tu saya tanya perlembagaan, saya baca perlembagaan, bolehkah untuk buat pengisytiharan kerana COVID. Lepas tu baca keputusan kes pula. Sebab kalau law ni, kalau buat undang-undang perlembagaan ni, pertama kita baca perlembagaan. Kedua kita tengok keputusan kes di mahkamah. Lepas tu kita tengoklah akta-akta lain. Lepas tu barulah kita tengok apa orang lain punya pandangan, penulis-penulis dalam bidang tu. Kalau kita dalam bidang perlembagaan ni dekat Malaysia tak ramai. Dia macam ada Profesor Syad Faruqi, 2-3 orang dari dulu dekat UiTM juga Prof Syad. So 2-3 orang dekat UKM, 2-3 orang kat UIA. Dia boleh bilang dengan jari je Syaril. Orang yang belajar menjadi pakar perlembagaan ni kan. Macam saya kata macam, jadi bila kita lihat pada dokumen-dokumen tu, kita mula menganalisis, membandingkan dengan kes-kes yang lama dan sebagainya. Jadi bila
proklamasi darurat itu dibuat, maka yang di-Pertuan Agong kena buat undang-undang untuk melaksanakan darurat. Itu yang namanya ordinan. Undang-undang yang dibuat itu namanya ordinan darurat. Jadi ordinan darurat ni boleh dibuat oleh Agong. Agong buat tu, kenapa? Sebabnya nak cepatlah. Dia tak perlu bahas parlimen. Kalau undang-undang yang buat di parlimen tu namanya akta. Jadi dia akan proses lah yang kita tengok macam dia kata bacaan pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi lambat. Nak lulus Dewan Rakyat, lepas tu lulus Dewan Negara, jadi lambat bahas semua kan. Tapi ordinan ni dia dibuat oleh yang di-Pertuan Agong di luar Dewan lah. Tak payah bahas dalam parlimen kan. Jadi persoalannya kalau nak hapuskan ordinan darurat tu, siapa yang hapuskan? Memanglah yang itu persoalan dia. Memanglah yang di-Pertuan Agong sebab baginda yang buat. Jadi macam mana baginda nak hapuskan? Takkan bangun pagi baginda kata hari ni better nak hapuskan undang-undang darurat dah. Tak boleh macam tu sebab nanti bila baginda nak buat macam tu, nanti kerajaan nak buat macam mana? Kan? Jadi dia ada proses dia. Proses ni Syaril, dia tak sebut dalam perlembagaan. Proses ni dalam perlembagaan. Perlembagaan tak kata okey parlimen kena apa tu, tak kata kabinet kena buat apa-apa, dia tak sebut. Tapi amalan ni adalah sumber dalam perlembagaan. Dia panggil saya perkenalkan perkataan perlembagaan dia panggil convention. Kalau bahasa orang Kelantan dia panggil adat lah. Adat. Amalan dia. Jadi amalannya ialah kabinet memutuskan kita ni kena bagi tahu ke tuanku ni kita nak buat berhenti dalam darurat ni. Gitu. Jadi dalam bahasa mudah dia pun jemaah menteri duduk bersidang bincang. Oh kita sebenarnya dah darurat, dah nak proklamasi, dah nak habis dah 1 Ogos ni kan. Jadi ordinan yang dibuat semasa darurat tu kita nak kena berhentikan lah. Jadi kabinet tu duduk bincang. Okey, dia kata okey kita putuskan ke 6 undang-undang yang dibuat oleh yang di-Pertuan Agong ni kita cadangkan pada Agong untuk baginda perkenan bubar lah. Mansuhkan lah. Baginda yang perkenan. Jadi itu yang dibuat pada 21 hari bulan jemaah menteri putuskan untuk membatalkan. Jadi hantarlah kepada tuanku. Dah hantar dah kan 23 hari bulan tu kalau ikut kronologi yang dikeluarkan oleh PMO punya itulah. PMO kenyataan media tu. Lepas tu bila hantar 23 hari bulan, 24 hari bulan tuanku panggil pula Perdana Menteri kan. Tuanku cakap bahas. Maknanya tuanku tak nak perkenan lah. Tak nak tarik balik lah ordinan darurat tu. Jadi lepas tu saya baca handset ni macam minit parlimen. Datuk Seri Taqiyuddin cakap apa? Saya baca kat sini lah. Datuk Taqiyuddin masa tu dia cakap kerajaan telah buat keputusan berdasarkan kepada peruntukan perlembagaan untuk membatalkan semua ordinan darurat yang telah dibuat semasa proklamasi darurat. Pada saya, jemaah menteri memang dah buat keputusan nak batalkan. Tetapi Datuk Seri tak cakap, YB Menteri tak cakap bahawa tunggu perkenan Agong. Itu saja. Satu ayat je. Okey. Jadi macam orang faham kata telah memasukkan tanpa perkenan tuanku. Tak, ordinan darurat ni hanya sah termasuk apabila tuanku tanda tangan. Dia tidaklah sampai kata dia taklah menjadi tak sah lagi. Dia masih lagi beroperasi lah. Masih lagi beroperasi. Kalau selagi tuanku tak sign. Selagi tuanku tak sign untuk tu dia akan beroperasi. Okey, satu cara lagi bila tuanku tak berkenan tu kan. Bila tuanku tak berkenan, tuanku kata bahas dalam dewan. Itulah yang kenyataan media yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri semalam. Bila kata tuanku tak berkenan tadi, tak boleh sempurna lah nak buat secara membatalkan tu. Satu cara lagi nak batal ialah
bahaskan dalam parlimen dengan masukkan usul. Kita bagi notis pada parlimen, kita nak bahaskan ni. Bila bahaskan, terserahlah kepada parlimen nak batalkan atau nak teruskan. Jadi dua autoriti kan. Kalau di luar dewan, Agong boleh sign untuk batalkan. Tapi Agong tak nak ni. Yang keduanya, kalau dah tuanku tak nak, kena bahaslah dalam dewan. Bila bahas dalam dewan, serahlah kepada ahli-ahli parlimen yang bijaksana, bincanglah baik-baik. Janganlah gaduh-gaduh dalam parlimen. Kita nak tengok betul ke tak ordinan ni perlukan lagi atau sebab rakyat nak tahu benda tu bagus ke tak bagus kan? Ya, kita nak tahu yang tu. Ya. Kalau saya jadi rakyat, saya nak tahu bagus tak ordinan darurat ni? Orang kita lebih, macam saya cakap masa saya kat Awani tu cakap, kita akan lebih yakin kalau ahli-ahli dewan tu macam orang kata apa, berbincang dengan begitu mendalam kan. Jadi kita yakinlah. Jadi dalam perlembagaan ada dua cara. Dalam perkara 100, boleh tak saya cakap angka-angka sikit lah, tak apalah. Boleh, silakan. Perkara 150 dalam fasal 3 tu ada dua cara. Saya ajaklah tuan-tuan, kalau rasa nak satu kopi perlembagaan tu, dia ada online je. Masuk website pejabat saya, Kursi Institusi Ajar Raja Melayu, saya dah sediakan link untuk kita download perlembagaan. Kalau saya buat kuliah kan, online ke apa, saya buat ceramah ke, saya galakkan penonton saya ada satu kopi tu. Jadi bila saya cakap, dia orang boleh tengok betul ke tak betul ni kan. Jadi rasa macam kalau ikut perkara 150 dalam fasa 3 tu ada dua cara. Satu, perkenan tuanku untuk membatalkannya. Kedua, dengan cara diungkapkan oleh parlimen. Dua cara ni. Jadi salah satu tak salah lah. Nak ambil salah satu pun tak salah. Jadi terserahlah kepada budi bicara tuanku. Maknanya kerajaan ada juga peranan dia, dan tapi final say is tuanku. Itu. Lepas tu cara ialah undang-undang darurat atau ordinan darurat tu akan mati, dia die off macam tu selepas 6 bulan daripada 1 Ogos. Sebab proklamasi pemasyhuran darurat tu habis 1 Ogos kan. Bila habis 1 Ogos, ordinan yang dibuat semasa darurat tu, dia hidup lagi dalam masa darurat. Jadi 3 cara untuk matikan ordinan darurat. Satu, tuanku perkenan atas cadangan Jemaah Menteri, tuanku perkenan. Yang keduanya, apabila tuanku kata bahaslah dalam dewan dan parlimen yang ungkaikan. Ketiga, tak payah buat apa-apa, 6 bulan dia mati. Macam tu. Jadi 3 cara lah. Jadi pada saya lah, saya tak tahulah. Sebab kadang-kadang ketegangan antara istana dengan Putrajaya ni, yang jadi mangsanya nanti ialah kita rakyat. Pada saya lah, saya tak tahu Syaril, saya rasa sebab saya perhatikan macam ni. Kalau tak settle kan, memanglah kalau orang ni tak ikut titah tuanku, tak kira pembangkang ke Putrajaya ke, tak ikut titah tuanku, dia akan, rakyat pun akan rasa serabut tau. Apa benda ni? Lepas tu rakyat nak setengah-setengah akan cakap, ini salah siapa ni? Masing-masing cari salah. Kadang rakyat dengan rakyat pun bergaduh sama sendiri kan. Ini macam tak best lah kan. Situasi tu tak harmoni lah. Pada saya harap kita semua hidup dalam keadaan harmoni. Tak nak fikir lain sebab kita nak fikir macam mana nak cari makan, macam mana nak selesaikan COVID. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, yang baru mengikuti perbincangan kita, ada 2,000 lebih di talian. Wah, ramai ni Prof. 2,000 lebih dalam talian ni. Macam-macam, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang merasakan ini kita cuba berpolitik ke apa ni, ada yang kata ini kita no. Tuan-tuan dan puan-puan, let me clear, Garasi dan Profesor Dato' Syam Rayu ni, kami tidak ada kepentingan kami adalah rakyat, di penghujungnya adalah rakyat. So malam ini kita mengambil keputusan untuk membincangkan perkara ini kerana mengambil kira ramai pembaca di luar sana yang merasa agak tertekan dan juga keliru
apa sebenarnya yang berlaku. Sebab itulah daripada pukul 9 tadi tuan-tuan dan puan-puan, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu cuba explain dalam bahasa yang mudah tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam krisis 2-3 hari ini. Baik, Prof. Seperti yang saya katakan tadi, ada pihak mengatakan bahawa ini is a matter of interpretation saja. Hanyalah satu soal teknikal saja. Mungkin ada satu pihak interpret begini, mungkin ada pihak interpret begitu. Dia bukanlah satu isu yang besar sangat. Sejauh mana kebenaran statement tu, Prof? Pada saya, perlembagaan tu sebenarnya jelas tau. Pada saya, kenapa orang interpret berbeza tu, ni sudut pandang saya lah. Bila saya baca perlembagaan, perkara 150 dalam fasal 3 tu dia kata, kalaulah parlimen tu dah datang bersidang, semua undang-undang kenalah shall be laid before. Maknanya kena dah diletakkan di atas meja ahli-ahli Dewan Rakyat. Saya pun cari tahu apa maksud shall be laid ni. Dia kata hendaklah dibentangkan di atas dewan. Di dalam dewan tu atas depan meja. Dia letak dalam file, dia letak atas meja. Lepas tu saya tengok dekat Malaysia ni, dia tak explain tau. Dia tak explain letak atas meja tu. Macam mana letak atas meja. Tapi pada dalam majlis Dewan Rakyat kita ialah, Dewan Rakyat dan Dewan Negara kita ialah, amalannya ialah memang dia letak kat situ je. Jadi kalau contoh dia ada 10 tempat lebih dalam perlembagaan yang mengatakan setengah-setengah dokumen shall be laid before Houses of Parliament. Maknanya akan dibentangkan, akan diletakkan di atas meja ahli-ahli parlimen. Ada 10 peruntukan. Contohlah contoh Syari, ramai kita tengok akta perbekalan tau, macam bajet kan. Ramai kita tengok bajet. Sebelum kita bahas akta bajet tu sebenarnya, undang-undang bajet tu, dia mesti letak dulu laporan audit negara. Ya, betul. Baru boleh bahas bajet kan. Nak bahas undang-undang bajet tu kena letak laporan audit. Laporan audit ni dia letak je atas meja. Dia tak bahas. Dan bahas undang-undang bajet. Bila nak bahas undang-undang bajet, dia akan rujuk kepada laporan audit. Itu benda dia. Audit dia macam, jadi yang diletak di hadapan tu tak semestinya dia dibahaskan. Satu cara tak semestinya dibahaskan. Tapi dekat Malaysia ni orang ramai tak tahu benda tu. I bet lah ramai kita tak tahu. Saya pun cari dokumen untuk cerita kepada orang ramai lah. Macam mana sebenarnya maksud late ni. Tak ada dekat Malaysia, tak ada akta. Tapi dekat UK pada tahun 1948 lagi dia ada laying down document. Laying down document on the table of the ahli, I mean on the House Common lah. Jadi ada akta dia. Dia pun ceritalah. Dia cerita kenapa dokumen ini perlu dibentangkan. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dibentangkan. Sebenarnya late tu diletakkan di atas meja tu. Kenapa? Sebab to notify parlimen. Untuk bagi tahu pada parlimen, ahli-ahli parlimen inilah ordinannya macam tu. Jadi kalau dia dah ditarik balik ke, dia tak ditarik balik ke, dia buat macam tu. Lepas tu saya baca buku, dia panggil buku Eskin May tau. Eskin May ni dia letak prosedur macam mana atau cara dalam parlimen tu. Macam mana parlimen nak bersidang. Dia letaklah tata cara dia. Saya cari-cari dalam buku tu, dia tak sebut pun tentang apakah prosedur lain kecuali letak je atas meja tu. Jadi pun saya pun tanya, saya 2-3 malam saya duduk study benda tu satu je. Lepas tu saya tanya, kalau kenapa shall be laid before the House? Kenapa ni? Untuk beritahu pada parlimen je. To give parliament information, untuk bagi tahu pada parlimen. Lepas tu saya lagi tuan-tuan tengok maksud ordinan tu sendiri apa. Dia lain daripada akta. Tadi saya cerita kan, ordinan ni dia tak perlu bahas kan. Dia tak perlu bahas. Betul. Dia buat. Jadi teknikal sangat kan ni Syarif? Itulah sebab apa nampak tuan-tuan dan puan-puan. Slow. Okey, sekejap line kita tak berapa cantik. Okey.
dinner ni Agong buat kan. Bila Agong buat, dia buat di luar dewan. Jadi status dia ni lebih rendah daripada akta. Akta ni yang dibahaskan tu. Dia lebih rendah daripada bahaskan gaduh-gaduh dalam dewan tu kan. Dia lebih rendah daripada akta sebenarnya. Jadi dia cuma being late dan tuanku pun boleh. Tuanku kata okey, keadaan darurat dah habis dah semua. Okeylah, betul, setujulah untuk tarik balik. Boleh je macam tu. Maknanya boleh. Laying down tu macam tu je. Tapi saya rasa masyarakat kita ni masih belum faham tata cara dalam parlimen tu. Maaflah saya cakap macam tu sebab saya sendiri pun kena study banyak lagi untuk saya bagi tahu masyarakat tu. Jadi beginilah, dia macam memang ada masalah teknikal. Memang ada masalah teknikal dan ia diburukkan dengan ketidakfahaman kita sendiri. Dan wakil-wakil rakyat di parlimen? Parlimen pun mereka buat kenyataan kadang-kadang dia mungkin buat kenyataan yang rakyat pun tak jelas apa yang mereka nak sebenarnya. Dia bukan macam dalam ceramah dalam kelas kita explain satu-satu tu. Jadi macam lepas tu dengan adanya dengan adanya maklumat dekat tangan kita ni, kita dekat di tapak tangan kita ni kan cari-cari. So dia orang cari-cari, dia nak jumpa sikit-sikit. Dia tak jadikan satu ilmu yang lengkap tau. I see. Jadi orang tu cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Dia jadi macam saya sendiri cerita alamak macam mana ni, kenapa orang ni cakap macam ni. Okey, satu faktor dia ialah media pula. Sorry. Tak apa, it's okay, no problem. Media ni bila dia buat story, contohlah dia buat story, dia akan ambil yang dia rasa dia faham tau. Sedangkan yang dia tak dia tinggal tu, benda sebenarnya bagi kita sebagai pelajar undang-undang, kita rasa benda tu penting. Bila yang tu dia macam tak lengkap lah. Lepas tu satu lagi media yang orang ramai jadi dari reporter ni. Lepas tu dia ubah terus, dia letak macam saya selalu kena lah. Saya kena tu very sensasi tau. Jadi orang berpihak pula bila orang saya bukan nak salahkan, tak apa, saya maafkan semua benda tu. Saya tak ada masalah. Saya cuma nak kata macam bila dia orang letak tu, dia ingat benda tu bolehlah memberi faham pada orang yang dia nak target dia tu kan. Media ni kan dia ada target dia siapa-siapa kan. Jadi macam siapa target dia, tapi dia sebenarnya telah meletakkan sesuatu yang tak kena. Dengan kenyataan saya. Kadang-kadang saya terpaksa cakap dengan kawan-kawan. Saya kata, ada orang mesej-mesej kan, betul ke you cakap macam ni? Tajuk tu saya tak buat. Tajuk tu editor buat. Konten tu saya. Kan? Sangat alim lah Pak Mi kan. Jadi macam saya boleh tahu tak apa yang saya rasa tu? Faham. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Topik ni daripada awal lagi, saya dah maklumkan daripada awal tadi, ia agak berat sebenarnya sebab ia membuka kepada interpretasi, tafsiran, sampaikan benda yang atas meja parlimen pun boleh jadi isu boleh jadi isu being late lah, dibentang. Jadi benda ni agak crucial. Tetapi seperti mana yang dikatakan oleh Prof tadi, sebenarnya semua benda ada penjelasan. Betul Prof? Betul. Cuma terpulang pada kita nak melihat macam mana lah Prof. Kalau kita ada kepentingan A, dia akan pergi ke A lah. Kalau dia B, dia akan pergi ke B. Tetapi kita malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kami ni kan tidak ada kepentingan kat mana-mana. It's just purely academic. That's why lah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kena lihat perbincangan kami ini secara terbuka, kerana ini adalah perbincangan dua pihak yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa. It's just merely isu tu kita nak tahu dan kita nak dapat kekupasan itu daripada Prof. Baik, Prof, ni soalan dia, apabila dikatakan begitu, pembatalan itu, ada rakyat yang mempersoalkan. Dia bagi contoh yang very simple. Baru ni saya kena saman. 5,000, 1,500.
Ini kata dah batal pula. So macam mana status saya ni, saman saya ni? Saya dah bayar keluarkan duit. Dia bagi contoh yang very simple lah. Dia baca kat situ lah. Di parlimen kata dah batal. Tapi saya ni dah dapat saman apa tu. Status itu pula, Prof, macam mana? Macam ni. Saya ni macam susah nak jawab soalan saya. Okay. Kita kena tengok bilakah tarikh ia terbatal. Okay. Kalau macam saya kata tadi, satu ordinan darurat tu akan kira terbatal apabila pertama ia diperkenan oleh tuanku. Maknanya tarikh itulah dia terbatal. Jadi kalau kena saman sebelum tarikh tuanku berkenan, boleh saman, boleh kena saman. Tapi selepas tarikh tu ordinan dah terbatal. Okey. Satu lagi, kalau dia nak bahas sekarang ni dia tak ni lagi, tak batal lagi ni tuan-tuan, jadi kena jaga-jaga lagi nanti kena. Tak batal lagi tak batal lagi. Tak batal lagi, kena jaga molek-molek, jangan. Alright. Lagi. Okey, lepas tu bila tak batal lagi, kalau dia kata bahas, nanti bahaslah dekat parlimen kan. Bahas dekat Dewan Rakyat. Bila bahas kat Dewan Rakyat ni, dia tak sudah lagi kat situ Syahril. Dia kena sampai ke Dewan Negara luluskan. Barulah terbatal. Ini dah ada satu apa orang panggil, dah satu kes dulu. Satu kes ni tapi kes ni memang kes mahkamah lah ya. Kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, mahkamah dah putuskan. Mahkamah kata undang-undang darurat tu akan masih terpakai selagi mana ia tidak dibatalkan oleh Dewan Negara. Walaupun Dewan Rakyat dah luluskan, tapi belum sampai ke Dewan Negara. Jadi lambat lagi tuanku. Tuanku pula dah. Lambat lagi lah sahabat-sahabatku sekalian. Maknanya ordinan ni akan hidup lagi sampailah dibatalkan oleh Dewan Negara. Macam tu. Berpeluh. Yang hak saya kata nebula tak adil Syahril, hak saya kata 6 bulan tu kalau tak buat apa-apa. Kalaulah dibahas kan, tak kira 6 bulan ke 8 bulan ke, selagi Dewan Negara tak bahas, tak luluskan, dia on. Macam tu, dia macam lagi payah lah kalau nak lalu Dewan Negara ni. Tapi kan macam kita kan macam kita kena, sebab tu kalaulah kerajaan nak batalkan hari tu memang mudahlah terus terbatal dan tak payah pakai lagi undang-undang darurat tu. Tapi tuan-tuan saya nak cerita sikit lah kebaikan undang-undang darurat ni. Kebaikan undang-undang darurat. Prof, sila share. Saya tak nak tanya yang tu. Saya tak nak tanya yang tu. Saya tak nak tanya yang tu ke saya yang offer nak jawab? Tak, saya nak tahu. Kalau Prof dah buka mulut ni, ni kan saya kalau saya tanya, saya kata apa kebaikan, kan orang kata ni mula nak berpolitik lah ni. Okey, kita masuk bab. Apa kelebihan? Jangan macam kita nak faham tahu sebenarnya. Sebab dalam undang-undang ni kita nak yang terbaik untuk kita dan keluarga kita dan masyarakat kita, negara kita. Kan? Is it not true? Memang kita nak kebaikan pada semua orang. Sebab tu kita kena bahas secara secara intelektual, tanpa emosi, tanpa perasaan. Emosi tu kena ada, semua orang ada emosi kan, semua orang ada emosi. Tapi kita kena faham bahawa kita buat sesuatu tu untuk kebaikan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa macam ini adalah suatu titik point yang menguji saya lah. Yang menguji saya secara peribadi lah Syaril, menguji saya. Untuk saya mencari kebaikan kepada undang-undang darurat ni, memang tahu macam Syaril kata tadi, kalau saya sebut kebaikan, nanti orang kata, ni nak bodek kerajaan ke apa kan. Tapi sebagai seorang akademik, saya kena cari kebaikan dan keburukan dia. Barulah saya boleh bagi tahu kepada rakyat, ini baiknya, ini buruknya. Untuk pada saya itu tanggungjawab saya. It's my responsibility. Okay. Kebaikan dia ialah pertama, tuan-tuan nampak askar-askar tu kan yang buat
sandang senjata tu kan. Sandang senjata duduk kat buat SJR tu kan. Askar tu sebenarnya dia tak boleh keluar dari camp dia. Salah kalau dia dah keluar di camp, duduk di sekatan jalan raya. Sebab tugas menjaga keselamatan ini adalah polis. Kalau dalam keadaan biasa ni polis. Tapi kerana undang-undang darurat tu, kuasa telah diberikan kepada askar untuk kuasa menangkap dan sebagainya, dan mereka boleh buat sekatan jalan raya tu. Yang tuan-tuan tengok dia, kalau undang-undang darurat tu habis, dia kena masuk camp terus. Jadi letih. Jadi abang-abang polis ni macam takut dia tak cukup tenaga lah. Ya. Kita bimbang macam tu lah, takut tak cukup tenaga. Tapi kalau mampu tak apa. Tapi kita tahu pun ni sebab polis kita, seorang polis kalau dekat Lembah Kelang ni, seorang polis untuk 1,000 orang lebih rakyat. 3,000 orang lebih rakyat. Macam takut tak cukup. Takut tak cukup. Itu yang pakai tentera tu. Sebab tentera ni dia bukan biasa-biasa bang. Dia macam tu. Dia bukan biasa-biasa. Dia tak boleh keluar kalau tak ada undang-undang membenarkan dia. Contohnya untuk ambil alih harta-harta swasta. Hospital contohnya. Nak buat pusat-pusat cucuk ni, vaksin ni kan semua tu. Lepas tu nak buat hospital sementara, hospital Medan, macam-macam tu, kita perlukan tentera kan. Nak buat ambil alih harta-harta tu pun kita perlukan undang-undang darurat supaya dia mudah, tak banyak birokrasi. Okay. Yang ketiganya untuk pindahkan personal-personal petugas-petugas kesihatan, tak banyak birokrasi. Itu yang memudahkan kerajaan tu. Bahkan vaksin ni kalau undang-undang darurat, dia boleh paksa je semua orang vaksin ni. Kalau ada dia paksa semua kita sebab hak asasi kurang lah masa tu. Tapi kerajaan tak buat benda tu. Kerajaan tak buat. Jadi itulah antara kebaikan undang-undang darurat tu. Jadi kalau dah tamat darurat tu, memang sebenarnya kan Syarif, sebelum darurat tu kerajaan dah pakai polis. Kerajaan dah pakai tentera. Tak ikut undang-undang yang tu. Bila ada darurat baru saya selamat. Itulah cerita dia. Jadinya adalah orang kata apa ya? Adalah kebaikan. Tapi itu yang kita nak. Kita nak ahli Dewan Parlimen tu bincang elok-elok, bentang elok-elok secara intelektual, secara baik, kerana ini kepentingan rakyat tau. Kepentingan rakyat. Kalaulah macam staf-staf kesihatan tu, nurses dari negeri-negeri yang kurang COVID contohnya, nak hantar ke Lembah Kelang ke, nak hantar ke Kelantan ke, semakin tinggi kes ni, dia tak perlukan banyak banyak birokrasi. Itulah kalau banyak pun saya kata tak apa. Kalau ahli parlimen rasa tak perlu ada, tak apa. Jadi kita rakyat puas hati. Itu keputusan ahli parlimen kan. Macam tu. Satu atau dua kebaikan ada, itu sudah cukup pada saya untuk kita tahu ahli parlimen tu bincang betul-betul. Pada saya bila kita dah pilih demokrasi ni, sistem demokrasi berparlimen ni, kita kena bagilah peluang untuk parlimen bersidang. Dan bila parlimen bersidang, ahli dewan bahaslah elok-elok. Itu yang sepatutnya rakyat tahu kan. Prof, satu soalan Prof. Ada yang mengatakan bahawa apa yang terjadi ini sebenarnya membuka ruang kepada satu isu yang lebih besar, iaitu isu krisis di antara Istana dan Putrajaya. Maknanya mungkin ada yang melihat ini satu perkara, ini very technical apa semua, tapi ada satu pihak melihat bahawa ini sebenarnya kita sedang menuju ke arah satu perseteruan di antara Putrajaya dengan Istana. Baik, berdasarkan pengalaman Profesor sebelum ini, kita lihat dalam negara kita ada berlaku beberapa keadaan di mana krisis timbul di antara kerajaan dan juga istana. Adakah isu sebegini juga merupakan satu orang kata
benda yang dah mula menghala ke arah itu, Prof? Kalau saya nampak, saya setujulah. Maknanya ketegangan tu macam seolah dah ada. Bila tuanku rasa duka cita tu pun dah ada. Tapi saya nampak yang semalam kenyataan akhbar daripada mula-mula tuanku hantar surat duka cita. Bukan tuanku hantar, itu adalah kenyataan media Istana Negara. Ya. Tuanku cakap, tuanku Tita Diraja tu tulis tentang amat berduka cita. Tuanku amat berduka cita. Saya memang terkejut. Ya Allah, ya Tuhanku. Bila saya baca apa tu kan, kenapa tuanku amat berduka cita ni? Okey, tak apalah, macam saya rasa dah tegang lah. Selepas tu bila Tempo balas surat, buat lagi kenyataan tu, alamak, bila nak berakhir benda ni? Saya dah tanya. Bila nak berakhir benda ni? Lepas tu pagi semalam, bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri buat kenyataan akhbar kata okey, telah tidak dapat menyempurnakan penarikan balik ordinan darurat, sekarang kerajaan menjunjung titah duli untuk membahaskannya. Pada saya itu dah kendur dah sikit. Dah okey dah sikit. Selepas tu pula petang tu keluar pula kenyataan daripada UMNO tu kan. Jadi alamak, apa benda lagi Min? Kita sebagai rakyat saya rasa macam kalian pun akan rasa macam tu. Saya macam betul, kalau tidak dikawal dengan baik, dia akan menjadi suatu ketegangan antara kedua tu. Dan ini yang saya sebut dari awal tadi, Syaril, dia tidak akan jadi suatu yang baik untuk negara kita. Sebab dua sistem, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ni, dia hendaklah berjalan serentak, melengkapi antara satu sama lain. Kalau ada silap antara satu sama lain, dia perlu diharmonikan dengan segera. Sebabnya dia akan memberi kesan ke atas negara. Bila kesan ke atas negara, maksudnya rakyat lah. Satu dari segi pelaburan orang lah, itu tak jadi satu isu, tapi dalam masa sekarang ni saya rasa yang lebihnya ialah kepentingan rakyat. Sebab kita macam, saya rasa macam rakyat tak mahu tuanku diterlibatkan dalam kancah demokrasi ni. Saya sering membuat pandangan saya menyatakan bahawa kalaulah demokrasi ini tidak jaga betul-betul, tidak mengendalikan dirinya dengan baik, para pemain demokrasi ini tidak mengendalikan dirinya dengan baik, dia akan mengheret institusi beraja. Dia akan heret institusi beraja. Ia diburukkan lagi dengan statement-statement daripada menteri yang konon ialah yang memarakkan lagi api itu kan, Prof? Dia macam ni lah. Kita ni sebenarnya, kalau kenyataan-kenyataan kita ni, apa tujuan kita hidup sebenarnya, Syarif? Apa tujuan hidup kita sebenarnya? Nak suruh orang bergaduh ke nak suruh orang baik? Kalau kita tak ada tujuan lain lah. Pada saya mungkin lah sebab saya ni pendekatan saya lah, sebab saya tengok dari segi eagle eye view lah. Saya tengok dari atas. Saya rasa macam kalau tak diharmonikan, kalau tidak diharmonikan, api persengketaan tu akan semakin membara. Jadi adakah kita ni akan menjadi orang yang menambahkan bara persengketaan itu, ataupun kita akan menjadi orang yang menyejukkan persengketaan tu? Pada saya pilih yang kedua. Nak sejukkan suasana, bukan untuk api-apikan suasana. Ini pendekatan Prof, saya lah. Saya ambil satu soalan, Prof. Satu soalan daripada penonton kita. Dia ingin bertanya pada Prof. Profesor, setuju tak bukan semua perkara rakyat perlu tahu? Ini soalan dia ni. Macam menarik ni. Maknanya dia ada, sama ada istana ke kerajaan. Bukan semua perkara yang melibatkan urusan istana kerajaan ni yang rakyat perlu tahu. Apa pandangan Prof? Okey. Saya jawab dengan satu ayat je, Syarif. We can be transparent, but we should not be naked. Dalam konteks maknanya kita boleh transparent kan, tapi tidak boleh menelanjangi semua apa yang berlaku dalam kerajaan. Antara istana dengan kerajaan, pada saya, kita tak boleh buat sesuatu yang nakedness lah. Kalau dalam bahasa Melayu,
kita buang semua, tak ada. Sebab tu kita boleh transparent setengah-setengah perkara, sebab kadang-kadang saya bagi contoh orang guru silat lah. Guru silat ni tak semua bunga, tidak semua langkah dia ajar kepada pelajar dia simpan. Lain macam. Lain macam. Itu pasal. Ya betul. Ada kawan-kawan yang jadi guru silat ke, dia tahu macam mana ada benda yang kita tak boleh tunjukkan. Macam orang agama juga. Kita kena tahu audiens kita siapa. Kita tak boleh bercakap. Contohlah, seorang kawan saya ni dia kata macam ni. Oh, bila naik ke angkasa sana, kita tak perlu solat dah. Dia kata macam tu. Jadi kontroversi lah. Walaupun dalam konteks fikah, kalau konteks fiqh tu, orang agama mungkin faham. Tapi orang biasa mungkin tak faham. Jadi dia menimbulkan kontroversi. Jadi pada saya ada benda yang betul lah. Pada saya setuju ada benda yang kita tak perlu bagi tahu dalam semua keadaan. Dan semua benda dalam semua keadaan kita nak bagi tahu, dan ini nak mengendalikan 17 hingga 20 juta orang. Dalam satu keluarga 4-5 orang pun susah kita nak jaga. Betul. Yalah. Kita be realistic lah. Be realistic. So kalau kita kata nak transparent boleh. Kalau nak semua, contohlah dulu dari segi keselamatan negara, berapa buah kapal selam kita ada, berapa ribu anggota tentera kita ada, berapa yang berfungsi, berapa yang tak berfungsi. Sebab itu berkaitan dengan keselamatan. Adakah perlu kita tunjuk kepada semua orang benda-benda ni? Ada benda yang perlu dirahsiakan. Okay. Ya. Okay. Baik, Prof. Baik, tuan-tuan dan perempuan, dah 1 jam diam tak diam ni. Saya dalam penghawa dingin yang on ni, saya rasa berpeluh lah. Apabila penerangan-penerangan ni, nasib baiklah kita ada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu yang boleh explain benda yang sukar ini, yang complicated ini dalam bahasa mak-mak orang kata. Jadi yang kat luar sana relax you all, jangan kalang kabut. Perbincangan kita malam ini tidak berpihak kepada mana-mana, purely on academic yang disampaikan dengan secara ringan supaya kita semua faham, supaya saya faham, tuan-tuan di luar faham, mereka yang tak ada background undang-undang boleh faham, mereka yang geng A boleh faham, geng B pun boleh faham. Baik, Prof, alang-alang kita dah interview Prof ni, kita nak tanyalah soalan ini berkenaan dengan kerusi Perdana Menteri. Tu dia. Hari ni Prof, kita pun tahu bahawa ada ahli politik yang kata dia orang sokong, ada yang tak sokong, yang si A kata dia cukup kursi, yang si B kata dia dah hilang kursi untuk jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Prof, dalam bahasa yang mudah Prof, apa pandangan Prof dalam isu terkini yang sedang melanda ini? Adakah what's next? Kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, what's next? Ini tak ada, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, ini tak ada apa-apa kepentingan, ini kita nak discuss saja. Apa yang Prof lihat, kita nak pergi dari sini tu, kita nak pergi ke mana tu Prof, isu ini? Saya baca juga komen-komen ni, banyak tanya, boleh tak Agong pecat PM, macam tu kan? Adalah ramai dah tanya. Baik, kerusi PM, saya cerita syarat nak jadi PM. Orang macam saya tak boleh jadi PM sebab saya bukan ahli Dewan Rakyat. Syaratnya jadi PM ialah ahli Dewan Rakyat. Saya mungkin ada kepercayaan majoriti, saya boleh jadi PM, tapi saya bukan ahli Dewan Rakyat. Jadi ada 2 syarat. Pertama, ahli Dewan Rakyat. Yang keduanya, hendaklah mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan. Dia tidak bergantung pada parti. Faham? Dia tergantung pada parti. Maknanya ahli Dewan Rakyat, individu ahli Dewan tu dia nak sokong siapa. Sebab tu ingat tak masa 25-26 hari bulan Februari tahun lepas, tuanku panggil seorang-seorang kan? Ya. Okey. Jadi bila ada kepercayaan majoriti, dia boleh dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ahli Dewan. Boleh tak Agong pecat beliau?
Agong tak boleh pecat beliau kecuali Agong dah yakin bahawa dia dah tak ada lagi salah satu syarat. Contoh dia dah disqualified sebagai ahli dewan atau dia dah tak ada kepercayaan majoriti. Itu isu dia. Betul. Boleh pecat. Macam mana nak kata dia dah hilang kepercayaan majoriti tu? Ini orang kata jadi politik, tapi saya tak kisah sebab ini bukan politik. Ini undang-undang. Yeah. Undang-undang untuk menyatakan seorang Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti ialah pertama, ada undi tak percaya dalam Dewan. Tapi dekat Malaysia ni susah. Tak pernah berlaku kecuali di negeri Ambor, negeri Kelantan. Pernah pada tahun 1977. Pernah berlaku undi tak percaya dalam Dewan. Okey. Keduanya, di Malaysia ni dia boleh berlaku di luar Dewan. Macam hari itulah masa Tun M letak jawatan tu kan, semua tu. Boleh berlaku di luar Dewan. Bagaimana nak berlaku di luar Dewan? Setakat ni yang diterima oleh mahkamah ialah Statutory Declaration, surat akuan bersumpah. Yang tu, setakat ni yang mahkamah terima itu saja. Dia tanda tangan, dia bagi kepada tuanku, dia tunjuk dia sama ada dia tidak menyokong Perdana Menteri ini lagi ataupun dia menyokong orang lain jadi Perdana Menteri. Jadi itu sebab pagi tadi berlaku macam ni. Walaupun semalam siapa tu UMNO cakap 8 orang ke berapa orang ke ada tambahan ke apa lagi lah, maknanya beberapa orang dah tak percaya lagi, dah tarik balik sokongan. Tapi PM dalam perutusan PM tadi, Yang Berhormat Perdana Menteri, dia kata dia dah tunjuk SD pada Agong. Dia kata dia dah tunjuk SD yang dalam yang simpanan. Kita tak tahulah, tapi itu yang telah dikeluarkan kenyataannya. Jadi pada saya itulah yang Agong terima. Sebab tu Agong kata tak apalah, saya cakap dalam bahasa mudah lah, tak apalah, nanti bulan 9 nanti masukkan undi percaya. Bukan undi tak percaya, undi percaya. Jadi untuk hilangkan kepercayaan tu, dia juga boleh sekiranya PM bulan 9 ya, sekiranya Perdana Menteri masukkan usul undi percaya, dia berjaya, tak ada masalah. Maknanya dia ada lagi kepercayaan. Tapi kalau tidak percaya, maka kalau macam dia minta undi percaya tapi dia tak dapat. Jadi menunjukkan dia tidak ada percayaan. Ini berlaku di Perak hari tu, dah tu kerajaan Perak kan. Itu bukan Menteri Besar Perak. Okey. Macam mana nak pastikan Statutory Declaration itu seorang sain satu je? Seorang sain satu je. Kalau orang tak percaya kat tuanku, ini orang tanya ni. Ada tanya ni, betul ke tuanku, betul ke tuanku? Jadi macam orang tak percaya kebijaksanaan tuanku tu. Jadi betul lah pada saya, tuanku ni pun dia tak ada, baginda tak adalah orang kata apa ya, kalau baginda terlibat dalam politik, ini bahaya kepada institusi baginda sendiri. Jadi tak perlulah baginda terlibat dalam politik tu. Jadi kita ni, kita sebagai rakyat, ada benda, kalau semua benda kita nak, payahlah kalau kita nak kata satu-satu kita nak cakap ni, dia macam tak selesai isu ni. Tak selesai. Tak selesai. Okey. Nak saya jawab ke? Tuanku pun tidak ada kepentingan dalam hal ni kan, Prof? Kita harap macam tu lah. Nama kan? Kita harap kalau masalah kita sekarang ni defisit. Kita ada defisit kepercayaan. Kita cuba tanya diri kita ni, kita percaya pada siapa je sekarang? Semua tak percaya tuanku tak percaya, dia ni tak percaya, undi tak percaya. Kita nak percaya pada siapa? Itulah maknanya bahaya macam mana? Bahaya tu macam ni lah. Kalau tuanku terlibat dalam politik, satu parti politik itu jatuh, tuanku juga akan jatuh. Ini yang berlaku. Okey, tadi saya dah cerita Cik Razi yang kenapa ordinan darurat tak bahas semua tu kan. Saya dah cerita sebab ada cara dia kan. Jadi pendekatan tu macam-macam. Okey, jadi macam tu lah, kalau tuanku terlibat dalam politik, bahaya untuk tuanku sebab nanti dia akan tambah-tambah dalam masa sekarang.
Masa sekarang awak nak sorok macam mana lagi? Dia akan terkeluar. Orang kalau pepatah Melayu pun ada kata kan, Syaril, dia kata pandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Kita tak nak benda tu akan kemudian hari dan kita nanti akan jadi macam apa orang panggil, nama buruk berlaku dan apatah lagi institusi raja kan. Saya rasa kita sekarang perlu bina satu juga kepercayaan dalam diri. Betul lah. Baik Prof, 1 jam 10 minit dah kita ke udara ni Prof. Mungkin kita boleh conclude kita punya perbincangan ni. Mungkin kita boleh panggil lagi Prof di masa akan datang. Prof, boleh ya? InsyaAllah, kecil tapak tangan peniru saya tadahkan. Alhamdulillah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, selama lebih 1 jam tadi kita bercerita, berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, seorang pensyarah senior yang berkelulusan PhD di bidang undang-undang. Baik Prof, mungkin kita nak tanya satu kesimpulan yang Prof boleh buat. Ketika ini rakyat merasa agak duka cita dengan permainan segelintir ahli politik yang nampaknya lebih berkira-kira untuk menguasai kerajaan daripada berkira-kira untuk menyelamatkan rakyat ataupun membantu rakyat yang sedang menghadapi pandemik ini. Tetapi pada masa yang sama, undang-undang juga cukup jelas menyatakan waima apa pun nak dibuat, yang penting kedaulatan undang-undang dan perlembagaan tu harus kita angkat. So di antara dua ni Prof, ada satu pihak bercakap nak memegang kuasa. Di pihak rakyat pula, rakyat kata alah kami yang penting ni nak menghadapi COVID apa semua ni. So bagaimana Prof melihat ni dua persoalan yang berbangkit ni Prof? Okey, saya fikir ini adalah suatu masa kita berusia 64 tahun merdeka ya. 64 tahun kemerdekaan, dan sebelum ini kita juga diuji dengan pelbagai krisis yang berkaitan dengan pindaan perlembagaan. Krisis antara istana dan kerajaan ini bukan suatu yang baru pada peringkat persekutuan dan juga pada peringkat negeri. Bahkan semasa kita nak merdeka dahulu pun kita kurang tahu tentang bagaimana raja-raja sebenarnya telah menyatakan pandangan dengan tegas sekali. Berbeza pandangan dengan Tengku Abdul Rahman, tapi oleh kerana kebijaksanaan Tengku Abdul Rahman bernegosiasi itu, kita baca sejarah kita kan, bernegosiasi itu, maka ia telah dapat memulihkan keadaan dan berjaya memujuk raja-raja untuk mencapai kemerdekaan. Kalau tak ada raja-raja tak bersetuju untuk merdeka dahulu ya, kita pernah dengar seorang raja menyatakan bahawa macam mana kita nak merdeka, kita nak buat jarum pun tak pandai. Jarum pun tak boleh. Jadi sekarang ni peranan pemimpin-pemimpin ini sangat penting supaya hubungan itu diharmonikan. Sejarah kita menunjukkan Tengku Abdul Rahman ini adalah salah seorang yang terbaik di dunia ni dalam konteks negosiasi. Antara satu benda je yang Tengku Abdul Rahman orang kata apa kurang berjaya iaitu rundingan baling. Kalau kita tengok sejarah negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuanku perkenan untuk kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, maka adalah sumbangan yang telah diberikan oleh institusi beraja dan kita akan sentiasa memastikan dua sistem ini bergerak secara harmonis, smooth ya, dan berperlembagaan. Dan kita menjunjung rukun negara itu kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesepadan dan kesusilaan. Tidak lupa juga dengan kepercayaan kepada Tuhan yang menjadi pertama. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, saya kata marilah kita menjadi ejen yang menyembuhkan keadaan, yang menjejukkan suasana. Bukan menjadi minyak yang menambahkan lagi bakar kepada situasi. Janganlah kita robohkan sistem ini kerana kita belum tahu kita akan dapat sistem yang terbaik ataupun tidak selepas ini. Apa yang ada, itulah yang kita usahakan. Apa yang belum ada, saya fikir kita belum tahu adakah ia mendatangkan kebaikan. Jadi pesan saya tuan-tuan dan puan-puan, mari kita menghayati sejarah negara.
kita lihat dalam masa 36 tahun lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mencapai usia 100 tahun merdeka. Kita dah 64 tahun. Kalau orang 64 ni sudah sampai satu usia yang telah begitu matang. Orang kata kalau Rasulullah tu wafat pada usia 63 tahun. Tapi kita ni adalah untuk mengorak langkah untuk menentukan masa depan negara, dan marilah kita bentuk negara kita, sebab masa 36 tahun ini tidak lama untuk capai 100 tahun merdeka. Peranan siapa tuan-tuan dan puan-puan? Saya ni rasa sebab tau, sebab saya bercakap benda ni, saya akan lihat anak-anak saya terutamanya mahasiswa-mahasiswa yang berada dekat universiti tu berumur 22 tahun dan 36 tahun lagi mereka akan menjadi pemimpin negara. Orang ni lah yang kita akan jaga. Orang ni yang kita akan jaga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita menjadi ejen yang boleh menjadikan negara kita ini mempunyai hala tuju yang tetap, memastikan agama bangsa dan negara kita sentiasa menjadi par excellence. Bak kata hang tu lah, takkan Melayu hilang di dunia. Wonderful. Saya rasa macam saya nak register jadi student Prof lah. Okey, Kam. Nak jadi pelajar jurusan undang-undang tahun pertama di bawah. Saya tak tahu Prof, budak first year pun Prof mengajar ke? Saya mengajar orang tua-tua je. Kalau basic-basic ni bukan Prof lah Tak. Saya sekarang di kursi, insyaAllah saya tak mengajar dah, sebabnya saya banyak buat untuk kajian-kajian dan institusi beraja. Dan saya alukan boleh menjadi pelajar saya secara tidak formal. Semua rakan-rakan saya jemputlah ke kursi institusi Raja Melayu. Kursi ni satu-satunya universiti, UiTM satu-satunya universiti yang buat kursi ni, dan kursi ni adalah suatu tempat untuk kita menentukan hala tuju ataupun membuat kajian si beraja. Itu yang penting lah. Pada saya ini adalah suatu tugas yang amat berat untuk saya pikul, dan saya harap saya harap kita semua tidak lupa dengan tanggungjawab sebagai warga negara lah. Dan dalam konteks saya di kursi tu, saya banyak buat online macam ni lah, bercerita tentang beraja. Boleh je jadi student saya anytime. Wow, tuan-tuan dan puan-puan, Prof menawarkan anda untuk menjadi student beliau. Seperti yang saya katakan tadi, Prof sekarang berada di kursi institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hampir 3,000 di talian. Terima kasih kerana stay. Terima kasih kerana memberi feedback tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya katakan tadi, perbincangan malam ini merely untuk lebih kepada perbincangan hati ke hati di antara kami, garasi, tuan-tuan dan juga Prof. Bukan senang nak dapat Prof sebab kita tahu hanya Prof saja boleh bercerita tentang isu ini dengan bahasa yang mudah, bahasa yang penuh kasih sayang. Terima kasih Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Semoga kita jumpa lagi Prof. Terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah.